Shit. Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Testing. Alright. Okay.
No place only to put my paper. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada media, press kerana hadir dalam PC ini yang diadakan khas untuk saya beritahu bahawa saya telah ambil tindakan menuntut supaya Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan yang dibuat terhadap saya dalam kenyataannya beberapa kali, tetapi khususnya dalam mesyuarat partinya, mesyuarat PKR, dan di antara yang disebut oleh Datuk Seri Anwar ialah saya nak baca apa yang dia kata. Bagi saya ini belum agenda Melayu, agenda rakyat yang majoritinya Melayu, bukannya agenda keluarga dan kroni. Ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 22 bulan jadi kuasa, sekarang mengeluh Melayu hilang segala-galanya. Hilang harta, hilang saham, hilang mana tidak hilang. Kalau kamu bolot, kalau kamu, that means me, bolot untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu, sekarang bila hilang kuasa, bicara soal rakyat. Jangan perbodohkan rakyat. Rakyat harus bangkit mempertahankan hak mereka. Kumpulan tuntun Tan Sri, tauke-tauke besar, ini beberapa kerak orang sekarang berencana untuk menggugat, menggunakan sentimen kaum, mengajak orang-orang Melayu benci kepada kaum-kaum yang lain, menyatakan bahawa kuasa hilang. Kamu pegang tampuk kuasa, termasuk kerajaan 3 tahun baru-baru ini. Mana dia RU 355? Mananya projek peningkatan dana untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Belanjawan tahun ini yang meningkatkan jumlah kewangan untuk Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Tentunya lebih buat Sabah dan Sarawak, kerana Sabah dan Sarawak ketinggalan dalam banyak bidang. Jadi saudara-saudara harus waspada. Patriotisme, rasisme, religious bigotry combined are the last refuge of the scoundrels. Bila hilang kuasa, bila dicabar, bila takut dengan serangan SPRM dan lembaga hasil dalam negeri. Kamu kaya berbilion-bilion, harus waspada. Patriotisme, racism, religious bigotry combined are the last refuge of the scoundrel. Bila hilang kuasa, baca sekali lagi lah. Kamu kaya berbilion-bilion.
cukai tak mau bayar, bawa lari ke luar negara dan minta saya jadi Perdana Menteri apa. Saya mahu jadi bengong, biarkan ini dan kutip cukai kepada rakyat. Saya akan kutip cukai daripada rakyat, tetapi saya takkan lepaskan toke-toke yang maha kaya daripada membayar cukai. So this is the statement yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar dalam mesyuarat PKR, yang mana sehari selepas itu laporan dalam akhbar, walaupun Anwar tidak menyebut nama saya, tapi laporan dalam akhbar menunjuk bahawa korang ramai faham bahawa tuduhan ini dilempar terhadap diri saya, iaitu saya ada berbilion-bilion ringgit dan saya agih untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak saya dan sebagainya. Dan saya adalah seorang scoundrel. Tak tahulah apa dia nak berbual dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Tapi dipanggil saya ni scoundrel. Ini memberi gambaran yang amat buruk terhadap diri saya. Dia merupakan satu fitnah. Melainkan kalau dia boleh tunjuk bukti bahawa saya sudah dapat berbilion-bilion ringgit dan melarikan duit itu ke luar negara dan saya tidak bayar cukai. Banyak tuduhan-tuduhan yang dibuat dalam ucapan ini. Dan saya, walaupun dahulu saya biasa dengar dianya berkata lebih kurang semacam, tapi pada masa itu dia bukan Perdana Menteri. Sekarang dia adalah Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri mempunyai tanggungjawab. Tak boleh buat tuduhan dengan begitu saja tanpa bukti yang jelas. Jadi sebab itu hari ini saya buat keputusan untuk tuntut supaya ditarik balik fitnah yang dilempar oleh Datuk Seri Anwar terhadap diri saya. Saya bagi masa 7 hari untuk dia tarik balik dan lakukan beberapa acara untuk menunjuk bahawa dia tidak percaya kepada apa yang disebutkan olehnya. Tetapi kalau dalam 7 hari dia tak jawab balik, maka saya bebas untuk mengambil tindakan-tindakan yang lain. Itulah sebabnya yang saya panggil hari ini, kerana bagi saya fitnah ini amat teruk. Memberi gambaran seolah-olah saya curi duit, saya hilangkan duit, tak bayar cukai, saya seorang scoundrel, macam-macam lagi yang dibuat dalam satu ucapan kepada PKR. Dan ucapan ini pula dilapor baik oleh media ataupun social media. Dan nama saya diguna. Jadi jelas sekali ucapannya merupakan satu fitnah terhadap diri saya, bukan orang lain. Diri saya. Kerana saya lah orangnya yang berkuasa selama 22 tahun campur dengan 22 bulan. Jadi Perdana Menteri yang keempat dan juga Perdana Menteri yang ketujuh. Jadi tujuannya ialah untuk memburukkan nama saya dengan tuduhan yang tidak berasas. Sebab itu saya menulis untuk dianya menarik balik kenyataannya ataupun menunjuk bukti betul apa yang dia tuduh itu. Jika tidak dijawab dalam jangka masa 7 hari, saya akan ambil apa-apa tindakan yang dibolehkan oleh undang-undang negara. So that's all.
When was one day before proclamation? Ya, dia buat kenyataan ini sehari sebelum kita satu kumpulan orang Melayu merancang untuk melancar proklamasi Melayu. Jadi jelas bahawa dia cuba menghalang proklamasi ini, dan kemudian daripada itu seperti mana kita tahu, kita tidak dapat lancarkan proklamasi ini kerana dihalang oleh pihak berkuasa. 4 tempat kita pindah, tapi tidak ada satu tempat pun yang kita dibenar untuk lancarkan proklamasi ini. Dan proklamasi ini bukan berbau perkauman, tidak menuduh kaum-kaum lain berkenaan dengan apa yang terjadi kepada orang Melayu. Sebaliknya, kita menuduh pemimpin Melayu sendiri yang menyebabkan orang Melayu menghadapi banyak masalah. Dia tidak boleh dikatakan perkauman, dan kononnya saya nak timbulkan perasaan benci orang Melayu terhadap kaum-kaum yang lain. Kita semua berasa benci kepada pemimpin Melayu sendiri yang merosakkan masa depan orang Melayu. Ada? Tak? No question. So the 7 days exactly until when? Ya, 7 days. 7 days exactly until when? Start semalam. ha? Bermula semalam 7 hari. Bermula daripada semalam. Semalam. 7 hari daripada semalam. Kita serve notice. Mula nak hantar ke rumahnya pasal dia personal. Tapi dia tak terima di rumah. Kita serah di pejabat. Rafiq adalah lawyer saya yang menolong daripada segi undang-undang membuat tuntutan yang telah saya sediakan. Soalan lain boleh tahu? Ahli ekonomi sebelumnya ni berkata dah minta untuk mundur daripada politik. Sebab ia menjadi negarawan Indo. Boleh tahu? Jomo requested that you should be a negarawan, berundur ke politik. Itu Jomo punya pendapat. Tak semestinya saya mesti ikut kehendak dia. Tapi yang berlaku ini bukan dengan kerana saya terlibat, tetapi kerana Anwar sebut kesalahan saya. Ini tak ada kena-mengena dengan sama ada saya aktif dalam politik ataupun tidak. Maksudnya kita nak terus berpolitik bagi negara? Adakah Tun akan terus berpolitik demi negara? Ya, demi negara. Orang datang minta tolong. Takkan saya nak kata sorry tak boleh tolong pasal saya nak rehat. Saya ada pendapat dan ada pandangan. Jadi bila orang minta supaya saya beri pendapat, saya sedia beri pendapat. Masa tu dengan kerajaan PH dahulu, ada laporan kata ada pihak nak tutup King Salman Peace Center dan orang tu dinamakan sebagai Presiden Amanah nombor 1. Itu boleh confirmkan ke ataupun ada dalang lain di sebalik sana? Saya tak tahu berkenaan dengan penutupan center ini. Yang saya tahu baru ni dilapor bahawa center ini telah ditutup. Siapa yang tutup saya tak tahu. Ramai yang kata lawatan rasmi Perdana Menteri ke Saudi dilihat tak berjaya. Tu rasa siapa yang patut dipersalahkan dalam hal ini? Ya, ini lawatan rasmi. Saya semasa jadi Perdana Menteri membuat lautan rasmi di banyak negara. Tak ada satu negara pun yang tidak sambut saya disambut oleh ketua negara. Apa implikasinya tu? Apa implikasi
apa implikasi. Tak tahulah, saya pun tak faham kenapa Raja Saudi dan Prince Muhammad tidak nak jumpa dengan Anwar. Tetapi mereka mungkin mempunyai satu pandangan yang kita tak tahulah, yang menyebabkan mereka tidak ingin berjumpa dengan Anwar bila dia pergi ke sana. Dan yang berjumpa dengan Anwar pun pegawai yang amat rendah lah. Bila? Dan apa pendapat Tun tentang kerajaan pada hari ini? Adakah cukup kompatibel untuk urus negara? Dan adakah perlu campur tangan di mana raja-raja itu untuk bantu? Ya, saya dapati kerajaan ini banyak bercakap. Macam-macam ada, nak buat itu, nak buat madani lah, macam-macam. Tapi tak ada satu pun yang berlaku. Umpamanya harga minyak, kononnya nak diturunkan, tak turun. Ekonomi masih buruk. Keadaan politik pun tidak stabil. Jadi dia cakap sajalah, hari-hari ada. Every day ada saja yang dia sebut semua benda yang dia nak buat. Tapi kita tak tengok result apa pun. Ada soalan lain? Tak ada. Tun, ada tekanan pada Tun untuk yang mengenai tuduhan terhadap Tun mengatakan zaman Tun ada banyak rasuah, banyak salah guna, sampai pihak yang di selatan pun ada mengeluarkan kenyataan kata orang yang 100 tahun pun patut. Oh, dia kata ada rasuah. Saya mengaku bukan rasuah, bukan budak nak bawa ke nak kena jadi kes. Kalau kita tak ada bukti yang cukup, kita bawa ke mahkamah, dia takkan didapati bersalah. Ada, saya akui ada rasuah, tapi tak ada yang orang yang dikenakan charge seperti Najib kena charge. Jelas Najib ada bukti yang jelas dan telah dibicara 3 peringkat, daripada High Court kepada Appeal Court kepada Federal Court. Itu berlaku berkenaan dengan Najib dan dilakukan rasuah ini di zaman Najib. Tetapi memanglah selepas dia hilang kuasa barulah kesnya dibawa ke mahkamah. Sebaliknya semasa dia berkuasa, dia membuang seorang AG dan melantik seorang AG yang kata dia tak buat salah apapun. AG kata Najib tak buat salah apapun. Sebaliknya kemudian daripada itu, AG yang lain dapati bahawa banyak kes ada, dibawa ke mahkamah dan didapati bahawa Najib memang bersalah. Jadi apa jadi kepada AG yang kata tidak bersalah? Bermakna bahawa dia tidak jalankan tugasnya dengan yang sepatutnya. Tun, sebelum ni Tun mendakwa yang kegagalan himpunan proklamasi adalah di sebaliknya adalah kerajaan. Tun ada bukti ke yang menyatakan sedemikian? Dapati Dia tanya proklamasi Melayu sebelum ni Tun kata adalah kerana kerajaan yang gagalkan. Soalan dia, Tun ada bukti ke? ya, memang kita nak lancar dan semua orang tahu kita nak ada pelancaran ini. Tetapi tiba-tiba tempat yang kita dah bayar duit untuk sewa pun menolak kita. Kononnya kerana aircon tak berjalan. Benda macam tu boleh buat, boleh betulkan dengan mudah. Tempat yang lain, 3 tempat yang lain kita pergi pun perkara yang sama berlaku. Iaitu mereka tidak dibenar untuk memberi tempat kepada kita untuk pelancaran. Jadi siapa yang mampu menghalang kita? Cuma kerajaan saja.
Dan saya yakin ini adalah isu politik kepada kerajaan dan kerajaan yang mengambil tindakan untuk halang pelancaran proklamasi ini. Dan proklamasi ini kerajaan tidak pun sema untuk melihat sama ada dia menyentuh kaum-kaum yang lain ataupun tidak. Kita tak menyentuh kaum yang lain. Kita bercakap tentang masalah orang Melayu saja yang disebabkan oleh penyelewengan oleh pemimpin Melayu. Itu tidak bermakna bahawa kita cuba memburukkan pandangan orang Melayu terhadap kaum yang lain. Walau bagaimanapun, kita orang Melayu berhak bercakap berkenaan dengan orang Melayu. Saya nak tanya sama ada kerajaan ini tidak membenar orang Melayu bercakap berkenaan dengan masalah mereka. Tidak sama ada seorangan, berseorangan ataupun dalam kumpulan, tak boleh bincang langsung berkenaan dengan masalah orang Melayu. Kita nak tahu lah kalau itu dasar kerajaan. Tun, adakah Tun bersedia dengan tindak balas daripada Perdana Menteri Anwar sebagaimana macam zaman Najib dulu, kemudahan untuk ditarik balik semula? Adakah Tun bersedia? Ya, dia tak tahulah dia nak balas macam mana, tak tahulah. Tapi saya berhak mengambil tindakan yang saya ambil. Jadi kalau dia nak buat apa pun, kalau ada undang-undang yang saya telah cabul, dia boleh ambil tindakan kalau ada. Tun, adakah Tun rasa kedudukan orang Melayu terancam di bawah pemerintahan kerajaan sekarang? Orang Melayu? Terancam bawah pemerintahan kerajaan sekarang? Ya, saya dapati bahawa apabila kita sebut berkenaan dengan kemiskinan orang Melayu, dia jawab bahawa kemiskinan bukan saja ada kepada orang Melayu tetapi semua kaum. Jadi semua kaum nak ditindak, kerajaan naklah ambil pendirian yang sama. Malangnya daripada dulu pun bukan mudah nak tolong orang Melayu kerana mereka tidak cekap dalam bidang perniagaan umpamanya. Sebab itu kalau kita bagi satu peluang yang sama kepada Melayu dan bukan Melayu, besar kemungkinan orang Melayu gagal. Kita dah buat lah. Dulu kita bagi kontrak, kita bagi lesen, kita bagi AP kepada orang Melayu, tetapi mereka tidak menggunakan. Sebab itu kita dapati bahawa orang Melayu perlu satu tindakan khusus untuk mereka, memandang kepada kelemahan yang ada pada mereka. Kalau kita ambil tindakan yang sama kepada semua kaum, maka orang Melayu tak akan mencapai kejayaan. Sebaliknya, orang bukan Melayu yang berada dalam keadaan yang sama, mereka akan dapat faedah, mereka akan atasi masalah kemiskinan mereka, dan dengan itu jarak antara kemiskinan Melayu dengan bukan Melayu akan menjadi lebih luas. So mengenai saman fitnah Zahid yang akan dibicara dengan Perdana Menteri, apa selian tu ni? Ya, kita tunggulah. Kita dah tetapkan tarikh untuk didengar satu berkenaan dengan kes saya terhadap Zahid akan didengar pada bulan Ogos, dan kes Zahid terhadap saya kerana kononnya saya buat kenyataan yang tidak betul, itu akan didengar pada bulan November. Sehingga pada masa itu saya tak dapatlah nak tentukan apa sebab-sebabnya yang dia bawa zaman fitnah terhadap saya.
berdasarkan pendapat Tun terhadap kerajaan pada hari ini tadi, bukan nasihat Tun pada ahli-ahli parlimen Melayu khususnya di parlimen. Ya, ahli-ahli Parlimen Melayu kita dapati mereka amat setia kepada parti. Kalau parti mereka mencuri menyamun pun mereka akan sokong. Mereka bukan bersikap sebagai orang Melayu. Mereka bersikap sebagai ahli parti. Sebab itu kita kurang yakin bahawa mereka akan bertindak sebagai orang Melayu. Sebaliknya mereka akan bertindak sebagai ahli parti dan mengikut dasar-dasar parti. Nasihat Tun kepada mereka kalau boleh. Ya, saya berpendapat bahawa masa depan orang Melayu amat gelap. Pertamanya pasal kemiskinan di kalangan orang Melayu. Kerana mereka miskin, mereka menjual tanah mereka. Sekarang ini kebanyakan daripada tanah di Semenanjung ini sudah dijual oleh mereka. Kerana tak ada duit, kerana miskin. Jadi kalau ini berterusan, kita akan dapati orang Melayu tidak ada tanah di negara mereka sendiri. Mereka akan jadi kumpulan yang miskin yang tidak ada apa-apa aset pun. Tun yakin tak Tun? Kerajaan hari ini boleh membela nasib orang Melayu? Saya tak yakin sama sekali. Pasal dia berpendapat bahawa dia tak ada masalah khusus bagi orang Melayu saja. Semua masalah bersama sebagai sebuah negara berbilang kaum. Sebuah negara berbilang kaum ini bukanlah yang terdapat dalam perlembagaan kita. Perlembagaan kita menyebut bahawa tanah Melayu ini adalah milik orang Melayu dan orang Melayu adalah orang asli kepada negara ini. Tetapi sekarang ini orang Melayu tak boleh dakwa bahawa Malaysia ini adalah negara orang Melayu. Sebaliknya dia adalah negara semua kaum dan sesiapa yang bercakap berkenaan dengan orang Melayu itu merupakan satu hasutan anti berbilang kaum, anti kaum yang lain. Tun, there has been a lot of like news and debate whether this administration can last a full term. What is your views on that? Tun? 2 terms. Or whether it can How long can full this term? administration last? Can it be the full term? Saya berpendapat kalau satu kerajaan itu tidak mentadbir dengan baik, ahli-ahli partinya sepatutnya jatuhkan kerajaan itu dan pilih ke yang lain seperti mana yang berlaku di waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Nampak pada masa itu UMNO tidak puas hati. UMNO tarik sokongan, Muhyiddin jatuh dan diganti dengan orang UMNO. Jadi hak bagi wakil rakyat memang ada untuk menukar kerajaan. Dan ini tidak melanggar apa-apa undang-undang. Siapakah yang paling sesuai untuk menyatukan ahli-ahli parlimen Melayu, pemimpin-pemimpin Melayu? Adakah ada wadah yang sesuai? Ya, kita tak tahu siapa. Pasal masalah yang kita lihat ialah kita pilih satu orang jadi Perdana Menteri. Belum jadi Perdana Menteri cukup baik. Anak orang yang baik. Bila jadi saja Perdana Menteri, salah guna kuasa. Jadi kita nak jamin ada calon yang tidak akan buat demikian, sukar. Yang utama ialah kalau ada satu kumpulan yang mendukung cara pemerintahan yang baik. Dan kalau kumpulan itu menang, mereka boleh pilih siapa untuk jadi Perdana Menteri. Kerana terpulang kepada mereka juga, kalau orang pilihan mereka itu tidak melakukan kerja seperti yang diharapkan, maka kumpulan itu boleh jatuhkan orang itu.
soalan moderator sikit. Apa pandangan Tun tentang kerjasama rapat antara Arab Saudi dengan Iran dan Russia dengan China? Kerjasama antara Russia dengan Iran dengan Arab Saudi. ya, saya berpendapat bahawa konfrontasi ini tidak berguna sama sekali. Kalau ada konflik antara dua negara, cara terbaik ialah untuk mereka merunding ataupun mereka ada arbitration ataupun mereka rujuk kepada mahkamah. Seperti yang kita buat bila kita ada masalah dengan Singapura dan Indonesia, kita rujuk kepada mahkamah. Mahkamah buat keputusan, kita terima. Tetapi cara setengah-setengah bangsa ni, mereka suka sangat dengan perang. Kalau tak dapat selesai, perang. Dan kita tahu perang tidak menyelesaikan masalah. Bermilion orang akan dibunuh. Dan sekarang ini kita lihat orang Ukraine umpamanya banyak yang telah dibunuh, diseksa, dan bermilion orang Ukraine terpaksa lari ke negara lain. Semua itu tidak mendatangkan faedah kepada sesiapa. Dan dunia juga hadapi masalah kerana bekalan makanan dan lain-lain yang datang daripada Ukraine, daripada Rusia, terhalang sekarang kerana sanction. Dan dunia yang tak terlibat dengan peperangan ini terpaksa menanggung bebanan yang sepatutnya tidak diadakan. Ini Selangor ada sebut tentang respon kemenangan Perikatan Nasional yang mengawal undi orang Melayu adalah sebagai satu gerakan nazis dan juga fasis. Apa pendapat tu? Itu pendapat dia lah. So dia rasa terancam ke apa ke? Mungkin dia berasa terancam, mungkin dia berasa tak senang. Saya tak tahulah, saya tak boleh baca hati dia. So pendapat tu mengaitkan kemenangan PN di kalangan orang Melayu tu sebagai fasis dan nazi tu macam mana? Ya, orang Melayu mempunyai pilihan. Mereka tahu ada parti yang baik, ada parti yang terlibat dengan jenayah. Ada parti yang kita tak boleh kerjasama dengan dia. Umpamanya kena BN dulu dipimpin oleh seorang yang sedang dihadapkan ke mahkamah kerana rasuah. Berkenaan dengan perikatan, nampak sekarang ada masalah juga. Saya tak nak sebutlah apa dia masalah, tapi memang perikatan sekarang ada masalah. Dengan Pakatan Harapan pula, memang pendapat orang Melayu terhadap Pakatan Harapan ialah dia sebuah parti yang dikuasai oleh bukan Melayu dan mereka tidak puas hati. Jadi apa pilihan bagi orang Melayu untuk pilihan raya umpamanya? Tentulah mereka mencari parti yang ambil berat, yang bersimpati dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Dan masalah mereka memang banyak. Kemiskinan dan lain-lain lagi. Satu lagi soalan luar. Baru ni saya terbaca Sergei Lavrov, Menteri Luar Rusia, dia kata by this August, BRIC atau umum common currency backed by gold. So, apakah kesannya pada ekonomi Malaysia dan pada US dollar keseluruhan? Jika itu dahulu. Kita tunggulah sama ada dia boleh lakukan ataupun tidak. Kita dulu pun biasa cadang supaya diadakan satu currency untuk dagangan. Saya dapati pihak Amerika tak senang hati dan menasihat Jepun dan Korea jangan terima cadangan kita. Jadi kalau ada currency yang lain yang diguna untuk membayar segala jual beli, import ekspor oleh negara-negara, kalau digunakan currency yang lain bermakna bahawa permintaan untuk American dollar akan berkurangan. Dan seperti biasa, apabila permintaan kurang, nilai juga jatuh. Jadi nilai dolar sekarang ini bergantung kepada permintaan untuk dolar Amerika untuk bayar
ekspor import. Kalau tak guna dolar Amerika, nilai dolar Amerika akan jatuh dan Amerika akan hadapi masalah. Sebab itu kalau ada cadangan untuk membuat currency baru, khususnya untuk trade, untuk dagangan, saya percaya Amerika akan menentang. Can I just ask you that will you take legal action against anybody else who repeat Anwar's statement against you? At the moment, we have not done anything. This is a test case because the problem is the same. But in the case of Anwar, he is the Prime Minister, so he is more credible. Other people may say a lot of things, but they are not taken seriously. But Anwar has said this in a meeting to his members, accusing me of running away with money, of not paying my income tax and all that. That is very serious coming from the Prime Minister. That is why we are taking action. Terima kasih. Habis dah? Okey.